Hello, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Amli. Pada hari ini saya akan tunjukkan pada semua snippet ataupun kandungan asas untuk software Minitab supaya kelas nanti tidak ada sebarang uh, kekeliruan untuk menu-menu asas dalam software ini. So, kalau kita buka Minitab version 19, ini adalah interface dia, yang mana kalau kita tengok tepi ni adalah navigator. Navigator ni akan mengandungi segala jenis content of project. Di atas ni belah kanan kita panggil session window, yang mana session window kat sini menariknya dia akan beritahu kita berbanding dengan versi-versi sebelum ni, uh, bagaimana untuk buka file ataupun nak buka satu projek yang baru ataupun membuka satu worksheet. Okey. Dan di bawahnya adalah worksheet. Kalau kita tengok kat sini kita tu ada satu lagi function kat sini, kita boleh add in saja worksheet dengan menekan butang plus di sini. Okey, contohnya seperti ini. Okey. Perbezaan antara projek dan worksheet yang mana jika kita save projek kita, nanti kita akan ada function untuk save projek dan kita ada function untuk save worksheet. Jika kita save sebagai projek, segala data, analisis, output yang kita proses dalam uh, projek tersebut akan disimpan. Tetapi jika sekiranya tuan atau puan memilih worksheet file save, hanya kandungan yang di dalam worksheet saja akan disimpan di dalam file tersebut. Sekiranya ada berlaku aktiviti membuat graf ataupun analisis terhadap data-data yang ada dalam worksheet tersebut, perkara tersebut tidak akan disimpan di dalam worksheet tersebut. Okey. Okey, sebelum kita pergi pada kandungan worksheet Minitab ni dan apa perbezaan dengan worksheet Excel, kita akan pergi tengok menu-menu asas di dalam Minitab. Okey, dan sekarang ni kita pergi pada command file. Command file kita ada kat sini untuk biasa standard, kita nak buka file, new file, save file. Untuk pergi edit, kita ada function untuk copy, paste data dan sebagainya. Dan untuk data punya command, kat sini kita ada pemecahan yang mampu dilakukan oleh Minitab yang tiada pada Excel. Sebagai contoh, kita nak subsetkan worksheet tu mengikut kategori, ataupun kita nak pecahkan worksheet tu dulu mengikut kategori, ataupun kita nak gabungkan kedua worksheet, ya, seperti merging, ataupun kita nak susun satu data tu daripada beberapa kolom pada satu kolom saja, boleh apa semua tu. Dan kat sini juga kita boleh buat sorting ataupun kita boleh buat ranking. Dalam masa sama juga, kena perhatikan kat sini ada function record. Maknanya record ni, record mengatakan record kolom index itu kepada type of data yang ada di dalam kolom tersebut. Sekiranya contohnya data tersebut mengandungi nombor, kita kena record nombor dalam teks dan sebagainya. Okey. Calculate ataupun kat sini ada function untuk buat calculator. Maknanya kat sini kita mungkin letak satu formula untuk mengira sama ada kita nak buat formula tambah ke, darab ke, kuasa 2 ke dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau saya tekan button calculator kat sini, kita akan buat satu expression formula di sini menggunakan function-function yang ada kat sini. Contohnya sin, cosine, power, square root dan sebagainya. Dan kita perlu simpan di kolom mana yang kita nak dan apa data yang terlibat di sini. Okey. Dan kita boleh assign expression kita sebagai formula. Okey, untuk row statistik dan column statistik, kita boleh pilih satu kolom. Sebagai contoh di sini, kita nak run satu nilai. Sebagai contoh, kita nak cari nilai mean, median, mode dan sebagainya. Kita boleh gunakan kolom tersebut. Dan sekiranya data tersebut tersusun dalam bentuk row pun sama juga, kita boleh gunakan row statistik. Okey, di sini juga kita ada aktiviti untuk menghasilkan data. Tapi sepatutnya benda ni tidak perlu diajar lah, sebab kalau dia ajar maknanya akan ada satu manipulation of eksperimen nanti. Jadi cukup data, ada orang akan gunakan
function ni untuk mencukupkan data menggunakan pattern data ataupun data yang customize, bukannya original daripada eksperimen yang dihasilkan. Saya memilih untuk tidak mengajar konten ini secara detail lah. Okey, dalam start punya command kita ada basic statistik, yang mana untuk first level ataupun beginner level kita akan belajar tentang descriptive statistik, 1 sampel Z, 1 sampel T, 2 sampel T, parity, proportion, correlation, normality test.